أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ربنا اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah, Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada malam ini merupakan rakaman yang ke-71. Kelas kita yang ke-71, Masya Allah. Saya cek semalam, minggu lepas rakaman yang ke-70, malam ni 71, insya-Allah. Mudah-mudahan dengan 71 kita kali berjumpa kerana Al-Quran dan juga tajwid, membincangkan ilmu tajwid, mudah-mudahan banyak ilmu yang kita dapat tambahkan, dan juga banyak hukum-hukum yang kita bincangkan dapat kita faham dan dapat kita baca Al-Quran secara bertajwid yang dikehendaki, insya-Allah seperti mana diturunkan ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan muzakarah inilah juga kita dapat kembangkan lagi pengetahuan kita dalam bab ilmu tajwid ini. Sebab ilmu tajwid ini kalau kita belajar di mana-mana, dia akan ada lebih kurang. Ilmu tajwid ni dia punya liputannya ataupun dia punya batasannya dia tak luas, dan juga khilaf-khilafnya pun tak banyak. Cuma mungkin bezanya kadang-kadang dari segi cara kita nak laksanakan ataupun nak bacakan tajwid itu saja. Ada guru kita mengajarkan cara sebutan begini, ada guru yang lain pula mengajar cara sebutan yang lain. Dan mungkin dari segi amali sahaja, dari segi tatbiqnya mungkin ada beza. Adapun dari segi teori, dia tak luas. Dia itu juga tajwid. Kita belajarlah di mana, insya-Allah itu saja hukumnya. Maka insya-Allah bila kita dah selalu ulang-ulang dan kita bincang-bincang bersama dalam kelas-kelas kita ini, maka kita insya-Allah mahir dari segi teori, dan sekaligus insya-Allah kita akan mahir juga yang kita nakkan dari segi sebutan ataupun amalinya ataupun praktikalnya. Itu yang kita kehendak, yang kita nakkan. Mudah-mudahan setiap kali kita membaca Al-Quran beserta dengan hukum tajwid datang bersama dengan secara baik dan sempurna. Kalau ikutkan, bila kita bertadarus Al-Quran, kita ada majlis tadarus, kita ada kelas tadarus Al-Quran, saya rasa tuan-tuan dan juga masing-masing lah boleh perhatikan sejauh mana kemampuan kita ataupun sejauh mana kita mempunyai kecekapan dalam membaca Al-Quran beserta tajwid. Maknanya setiap kita tahu hukum tajwid. Bila minta disebut satu persatu hukum, insya-Allah mungkin tak ada yang miss, satu dua je mungkin yang tertinggal. Itu pun hukum-hukum yang dah kenal, cuma tertinggal, tak nampak. Mungkin boleh kenal habis semua. Masalah besar kitanya bila kita baca, dia tak datang semua. Bila kita baca Al-Quran, waktu amalinya, waktu kita nak betul-betul gunakan hukum tajwid yang kita tahu tu, dia tak datang semua. Dia datang separuh-separuh je. Dia banyak tertinggal ataupun banyak tak ternampak. Jadi masing-masing boleh rasa diri sendiri banyak mana yang kita masih tertinggal, dan banyak mana yang kita dah mampu ataupun kita dah menguasai. Saya rasa masing-masing boleh rasalah, boleh buat penilaian diri sendiri dari mungkin bertolak daripada teguran ataupun peringatan daripada sahabat-sahabat satu kelas dengan kita ataupun satu majlis tadarus dengan kita. Bila kita kerap ditegur bab mendengung contohnya, bila kerap ditegur bab tebal nipis contohnya, bila kita kerap ditegur bab mat-mat contohnya, maka kita tahu di situlah kelemahan kita. Di situlah ada kekurangan kita. Maka dari situ sebenarnya kita boleh tambahkan lagi perhatian kita ke arah yang kita agak masih kurang. Ini shortcut untuk kita upgradekan diri kita ataupun kita perbaiki diri kita dengan cara yang pantas ataupun dengan cara cepat. Kalau kita nakkan, kita harapkan tajwid kita berubah ataupun bertambah baik tiba-tiba, maka saya rasa agak susah jugalah. Mungkin
Ada antara kita, saya tak nafikan, saya tak nafi ada antara kita bila dia banyak mendengar, bila dia banyak membaca, bila dia banyak mengikut kelas-kelas dengan secara tak langsungnya ataupun tak sedarnya, bacaannya bagus. Bacaannya baik, tajwidnya. Ada, saya tak nafikan, memang ada. Dia panggil kita iktisab, kita dapatkan ilmu itu secara mendengar. Secara banyak mendengar atau memerhatikan bacaan contoh yang lebih baik daripada kita. Maka dengan cara itu kita tiru, kita cuba ikut cara dengungnya macam mana, cara tebal nipisnya macam mana, cara tajwidnya, segala hukum tajwidnya macam mana. Bila kita ikut dia, ikut tiru dia, tiba-tiba dapat yang baik. Waktu kita baca, lagi-lagi kita baca surah yang sama yang kita dengar, selalu dengar bacaan contoh tu. Maka secara itu, saya tak nafikan memang ada juga antara kita dapat memperbaiki bacaan dengan cara itu. Tetapi dengan cara itu, memang bagus, memang dapat perbaiki. Cuma bila kita nakkan dikupaskan, mungkin diuraikan satu persatu, mungkin tak mampu di situ. Kenapa dia baca panjang macam tu? Kenapa dia baca dengung macam tu? Mungkin agak-agak ada kelemahan dari segi untuk dia nak memperjelaskan. Jadi kita tak boleh elakkan daripada kita belajar juga hukum tajwid dan kita teruskan lagi macam mana sekalipun kita dah faham, kita dah mantap, kita dah lancar. Kalau boleh teruskan lagi sampai ke tahap kita dah boleh kupaskan satu persatu. Dan juga dalam bacaan kita, kita boleh baca juga beserta tajwid dengan mantapnya. Yang itulah kita sedang berusaha sekarang ini. Hatta kelas kita, Masya Allah. Kalau siapa yang ikut saya, beberapa orang yang saya boleh nampak di sini, yang ikut daripada awal kita bukanya tajwid, sampai sekarang masih istiqamah, ada beberapa orang saja, Alhamdulillah. Maknanya mereka itu adalah antara orang yang banyak ikut kelas-kelas tajwid dengan saya dan juga saya yakin dengan kelas-kelas yang lain. InsyaAllah dengan kita teruskan lagi, dengan kita bersabar lagi, InsyaAllah ada habuan ataupun ada natijah, ada keputusan yang baik untuk mereka yang bersungguh dan berusaha InsyaAllah. Contoh paling berkesan sekali untuk kita tambahkan lagi semangat kita, biarpun tajuk yang kita kupas ataupun yang kita bincang tajuk yang agak mudah, agak berulang-ulang puluhan kali ke ratusan kali ke kita dah pernah belajar, tapi ada sahaja benda yang baiknya, ada sahaja ilmu yang bermanfaatnya kita akan dapat sedikit sebanyaknya. Ada sahaja poin-poin yang kadang-kadang kita tahu dulu, tiba-tiba lupa dan dapat tahu balik ataupun dapat ingat balik. Ada sahaja. Hatta katakan hukum yang paling mudah pun. Macam minggu lepas kita mula balik hukum dengung-dengung kan. Masih banyak lagi. Ada juga yang baru ingat. Ada juga yang baru tahu. Jadi perkara ini Masya Allah, betul firman Allah Subhanahu wa taala, benar sekali firman Allah Subhanahu wa taala, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Maka sesama kita beri peringatan, sesungguhnya peringatan itu memberi manfaat kepada kita insya-Allah yang digelar sebagai mukmin dan mukminah insya-Allah. Okey. Itu sebagai mukadimah yang agak panjang. Nak menambahkan lagi kebersediaan kita untuk kita kupas bersama hukum-hukum pada malam ini. Okey, saya share skrin pada malam ini. Kita sambung lagi tajuk kita masih lagi dalam bab permulaan. Kita patah balik, kita mulakan balik insya-Allah. Last kali kita bincang bab Al-Qalqalah. Al-Qalqalah kita dah selesai. Qalqalah kita dah selesai. Malam ni kita masuk bab mad. Dia tak boleh. Dia bila dah selesai bab dengung-dengung ni, dia pergi kepada mad pula. Mad, hukum-hukum mad. Hukum-hukum mad ni antara hukum yang kita kira penting sangat-sangatlah dalam bab membaca Al-Quran bertajwid. Sebab antara hukum yang paling banyaknya akan kita jumpa waktu kita membaca Al-Quran adalah hukum-hukum mad. Hukum-hukum mad. Okay, jadi kita mulakan daripada awal. Ma ma'na al-mad?
Apakah itu mad? Kalau kita tanya apakah itu mad, macam mana kita nak istilahkan, nak ertikan mad? Apapun ilmu, pengertian kepada mustalahat, kepada istilah-istilah yang digunakan dalam ilmu tersebut, itu paling penting. Ia merupakan kunci bagi segala tajuk yang kita nak faham. Kalau bab fiqh, setiap tajuk dalam bab fiqh ni, contohnya bab wudu, bab solat, bab tayamum, bab taharah, bab apa-apa sekali, dia mana-mana kitab dia akan mulakan dengan pengertian. Sebab daripada pengertian itu kita nak tahu makna kepada tajuk yang awal tu, yang asas itu. Daripada situlah kita akan pergi kepada fahaman yang berikutnya ataupun penjelasan yang seterusnya. Jadi kita nak kena faham tajuk yang awal dulu. Dari kita tajuk tu dah, kita faham tajuk itulah, insya-Allah akan membantu banyak untuk kita terus faham tajuk-tajuk yang lain ataupun isi yang dalam tajuk tu. Okay, jadi malam ini kita nak mulakan dengan hukum mad. Ma ma'nal mad? Kita biarkan dan latihkan dan biasakan lidah kita dengan istilah-istilah Arab. Sebab kita boleh je tukar semua hukum-hukum ni dalam bahasa Melayu. Memang ada pun kata ganti ataupun bahasa ganti dalam bahasa kita. Tapi dia kadang-kadang dia tak sampai sangat. Dia lambat nak ikatkan kita dengan hukum ini. Sebab asal ilmu tajwid dalam bahasa Arab, maka biasakan lidah kita dengan nama-nama istilah-istilah yang digunakan dalam ilmu tajwid. Okay, kita mulakan. Ma ma'nal mad? Silakan. Bila sebut mad tu kita faham macam mana? Okay, siapa-siapa pun boleh, insya-Allah. Saya juga Ustaz. Okey, silakan. Makna mat ialah bacaan yang kita baca panjang beberapa harakah terpulang dengan mat dia. Beberapa harakah tu bermula daripada berapa? Kosong harakah, dua harakah, satu harakah? Daripada dua, mat tabi'i, atau yang lagi itu mat jaiz lebih daripada dua, dan mat wajib lebih daripada dua harakat. Okey, itu agak detail. Tapi itu betul dah tu. Apa dia punya poin ataupun syarat-syaratnya dah ada di dalam pengertian yang diterangkan oleh Haji Hanafi. Yang penting sekali bacaan yang panjang dalam Al-Quranul Karim, yang bacaan itu panjang itu lebih daripada dua harakat. Itu penting tu. Lebih pada dua harakat tu tak perlu nak sebut lah. 2, 4, 5, 6 tak perlu nak sebut. Yang penting lebih daripada dua harakat. Sebab apa yang kurang daripada dua harakat tak termasuk dalam mad. Al-maddu bermakna al-italah, kita memanjangkan sesuatu, dan dalam istilah tajwidnya kita memanjangkan suara kita ketika menyebut kalimah-kalimah Quran lebih daripada dua harakat. Dengan syarat-syarat tertentulah. Barulah dia akan pecah jenis-jenis mad di bawah itu. Jadi bila kita faham apa sahaja yang diletakkan di bawah nama mad ini, maknanya kita tak boleh baca kurang daripada dua harakat. Jadi ini kita dah berjanji pada diri kita sendiri. Kita dah faham bila namanya mad, tak kiralah mad itu mad apa sekalipun, bermula daripada mad asli sampai habisnya mad, jangan kurang dari dua harakat. Bila kurang dua harakat, maknanya dah salah. Ini basicnya. Ini peringkat awal sekali. Apa sahaja yang dinamakan hukumnya mad dalam tajwid ataupun dalam kita membaca Al-Quran, maka tak boleh sama sekali kurang dari dua harakat. Jadi ceklah diri sendiri masing-masing. Bila ada bacaan kita yang kurang daripada dua harakat, maka salah. Ada tak? Memang ada. Kadang-kadang sedar, kadang-kadang tak sedar. Jadi daripada faham kita insya-Allah makna mad ini, insya-Allah kita cuba letakkan setiap mad itu dengan kadar harakat yang ditetapkan. Mula dengan mad asli. Mad asli dua harakat. Mad jaiz munfasil.
Ataupun kita istilahkan mana-mana mad yang ada tanda ombak tu lebih daripada 4 harakat. Kena 4 ke atas. Sama ada mad jaiz ataupun mad wajib ataupun mad lazim. Lepas tu kita kenal lagi mad yang lain tu semua lebih daripada 2 harakat. Jadi kita dah setkan dalam fahaman kita insya-Allah tentang hukum mad. Mana-mana mad cubalah lebihkan ataupun cubalah bagi kadar harakat yang sesuai dengan jenis-jenis mad itu. Asalkan jangan kurang dari 2 harakat. Bila kurang, terang-terangnya salah. Ataupun kurang tajwid. Tak adanya tajwid. Dalil yang disebutkan, yang termasyhur dalam kita nak jadikan sebagai sandaran ilmu tajwid ini, sunnah Nabi SAW. Dalil yang paling masyhur yang kita nak letakkan hukum tajwid ni adalah sunnah Nabi SAW. Itulah berkenaan dengan hukum mad. Ketika mana Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mendengar seorang sedang membaca Al-Quran di dalam masjid pada ayat surah Taubah, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Lil fuqara'i wal masakin. Tapi seorang itu yang sedang baca itu dipendekkan fuqara. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Sahabat Nabi ini Abdullah bin Mas'ud terus tegur. Ini bagusnya Islam. Bila ada kekurangan berlaku di depan mata, maka Islam mengajarkan kita tegur. Dan tegur itu mengikut kesesuaian tempat dan siapa yang kita nak tegur. Keadaan, situasi, semua tu kita nak ambil kira belaka. Tegur itu perlu adanya bijaksana. Perlu adanya cara yang sesuai untuk yang ditegur. Orang yang kita tegur tu siapa? Orang tu kita kenal, orang tu dewasa, orang tu sama baya kita, orang tu lagi muda, kan? Orang tu depan orang ramai ke, orang tu seorang-seorang ke, semua nak kena ada cara yang lebih sesuai bil hikmati wal mau'izatil hasanah, dengan kata-kata yang baik, dengan bahasa yang tertib dan juga dengan cara yang lemah lembut supaya yang ditegur itu dia dapat menerima dengan baik. Tapi di zaman Nabi SAW mungkin berbeza. Ataupun mungkin adat antara budaya-budaya lain mungkin berbeza. Kalau saya boleh ceritakan, ada Arab mungkin dia lebih terbuka lah. Untuk kebaikan ini, untuk tegur, al-amru bil ma'ruf, untuk kita menyuruh benda kebaikan ini, benda baik ni, mungkin lebih terbuka dengan cara apa sekalipun. Mungkin mereka, suasana Arab ni yang saya pernah hidup di sana, sama ada di Mesir ataupun di Saudi ataupun di mana-mana, di Mekah, di Madinah, yang budak ataupun yang lebih muda menegur orang yang lebih berusia ataupun berumur, agak perkara biasa. Perkara biasa. Kalau kita tengok contoh Nabi SAW pun banyak dalam sahabat ataupun sirah-sirah sahabat Nabi SAW, banyak juga orang-orang muda, budak-budak pun menegur orang-orang tua, orang dewasa. Jadi teguran itu menjadikan sebagai istidlal, tempat dijadikan contoh ataupun dalil bahwasanya cara menegur itu dibolehkan ataupun dibenarkan. Okey, kembali kepada ayat tadi. Bila Abdullah bin Mas'ud mendengar seorang itu membaca lil fuqara'i wal masakin, dipendekkan fuqara', maka dia terus tegur. Ma hakadha aqra'niha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan begitu diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan daku membacanya ayat itu. Lalu Abdullah bin Mas'ud membaca dengan memanjangkan lil fuqara'i wal masakin. Sebab apa? Fuqara' itu mad wajib. Mad wajib muttasil. Bila dikurangkan daripada 4 harakat, maka salah. Jadi begitulah sahabat Nabi SAW mengambil berat, walaupun panjang pendek pun, walaupun itu bukan majlis ilmu, tiba-tiba dia mendengar ada baca salah, terus dia mengajarkan kepada yang sedang baca salah tadi. Kalau kena kepada kita macam mana? Kalau kena kepada kita macam mana? Kita ni kadang-kadang dalam kelas sama-sama tahsin, tajwid, tadarus pun kadang-kadang kita segan-segan malu nak tegur ataupun takut-takut kecewa ke, kecil hati ke, ataupun terasa ke. Perkara ini kadang-kadang kita pun masih lagi lah perlu kepada mujahadah, bersungguh-sungguh untuk kita nak mencari kebaikan bersama lah. Tapi bagi saya lah kan, kalau kita dah masuk kelas
kita dah masuk tahsin, tadarus. Bagi saya lah, biarlah hati kita lebih bersedia untuk ditegur. Siapapun kita, siapapun kita, hatta kalau kita digelar sebagai ustaz sekalipun, hatta kita digelar sebagai syekh sekalipun, kita tetap masih lagi ada sifat tak sempurnanya kita sebagai manusia. Kita masih ada lagi sifat pelupanya kita sebagai seorang manusia. Kita masih ada lagi sifat kurangnya kita, kurang ilmunya kita, kan? Sebagai manusia. Jadi sebenarnya perkara ini saya sebut macam mudah. Tapi bila berlaku betul-betul, dia akan macam susah sikit lah. Jadi boleh kita bincang sebenarnya. Jadi kalau orang itu dah pandai ataupun di kacamata orang ramai dia pun dah kira kelas tinggi sikit, maka orang lain nak tegur lebih nanti terasa macam macam mana ni dia dah boleh ajar orang, dia ni dah pandai, macam mana ada salah lagi. Okey. Jadi saya boleh bawa cerita di sini sebagai contoh yang baiklah. Dalam kelas, satu kelas tu ada lebih daripada 40 orang. Okey. Dan kelas ini kelas Al-Quran. Jadi guru Al-Quran itu minta baris pertama baca. Baris pertama baca, semua baca baik. Satu teguran pun dia tak tegur. Baris kedua semua baca baik. Baris ketiga ada seorang dalam baris yang ketiga itu dia memang mahir, pandai baca Quran. Dia boleh jadi imam, dia boleh mengajar pun. Dalam kelas tu memang dia rujukan lah untuk baca Al-Quran. Dia mengajar kawan-kawannya. Tapi bila sampai giliran dia baca, banyak kena tegur. Jadi tadi katakan 10 orang lepas tadi, 20 orang lepas, tak ada sangat tegur. Tegur sikit-sikit je. Tapi bila sampai dia, mula-mula dia buka mulut pun dah salah dah. Syekh tu tegur dia. Tegur, lebih daripada 5, lebih daripada 7 teguran. Sampai dia tak boleh sambung baca. Pelik tak? Mesti pelik kan? Jadi pelajar-pelajar yang 40 orang tu semua pelik. Macam mana ni? Kami yang okey-okey je ataupun boleh-boleh je, Syekh ni daripada Arab ni tak tegur pun. Bila sampai kepada orang yang hebat ni, orang yang pandai baca Quran ni, orang yang dah menjadi guru Quran ni, wakil sekolah ni, terpilih yang membaca Al-Quran, kalau ada apa-apa majlis pembukaan, dialah sekolah pilih dia. Bila dia baca, banyak pula kena tegur. Kenapa? Jadi pelajar-pelajar semua ada muskil, bertanyalah kepada Arab tu, Syekh Arab tu, ya Syekh, wahai Syekh, kenapa masa kami baca tadi, kami rasa macam teruk juga, lagi teruk lah, confirm kami yakin bacaan kami lagi teruk sebab kami masih belajar dengan si fulan tu, orang tu. Maka kenapa bila sampai kepada giliran orang yang kami anggap sebagai rujukan kami ini, bacaan dia banyak kena tegur. Maka Syekh tu jawab, senang je, dia kata, apa yang saya tegur pembaca yang terakhir yang kamu anggap dia ni pandai, apa yang dia tegur tu, itu sahaja yang masih tak sempurna. Yang lain semua baik bagi dia. Dan apa yang saya tak tegur pembaca-pembaca yang sebelumnya, katalah 20 orang itu, bagi dia semua belum baik lagi. Kalau dia tegur semua, maknanya satu orang je cukup untuk satu kelas tu. Nampak tak? Jadi kita nak kena letakkan diri kita pada macam itulah. Kalau kita ditegur dalam kelas, kalaulah kita rasa kita dah lancar, tiba-tiba ada orang tegur kita, biarlah dia tu rasa macam dia ni lebih bawah pada kita lah. Banding dengan kita lagi hebat pada dia. Tapi kalau dia tegur, apa yang dia tegur itu memang ya betul, kita terlepas pandang, maka terimalah teguran itu. InsyaAllah itu lebih barakah daripada kita terasa siapa dia boleh menegurkan kita. Biar kita terbuka, biar teguran itu adalah satu bantuan yang Allah Subhanahu Wa Taala hulurkan melalui orang yang kita anggap macam bukannya ahli, belum lagi ahli, tapi kadang-kadang dia waktu itu dia lebih fokus dan dia memihak sebelah yang benar, katakan, maka kita terimalah teguran itu insya-Allah. Okey, alhamdulillah.
Kadang-kadang perkara ini susah juga ni. Kita mungkin dah jadi kebiasaan kita yang berterusannya, bila orang lebih pandai pada kita, kita tak boleh tegur. Bukan istilah tak boleh tegur. InsyaAllah boleh. Cuma tengoklah keadaannya. Kalau sesuai, kita tegurlah dengan cara baik. Mudah-mudahan semua kita boleh terima teguran itu semata-mata untuk dapat kebaikan ataupun nak memperbaiki bacaan kita, insyaAllah. Okey, kembali kepada bahasan kita lagi pada malam ini. Bila kita sebut hukum mat ini antara hukum yang saya sebut tadi, hukum yang banyak dalam bacaan kita. Maka kita nak kena hati-hati. Sekiranya kita baca dan kita tak tak berhati-hati, maka banyak kita akan melakukan kesalahan. Sebab apa? Sebab mat ini, dia ada kait rapat dengan nafas kita. Kadar nafas yang kita miliki. Masing-masing ada nafas panjang dan pendek. Ada nafas yang sederhana. Okay? Jadi kalau kita tak pandai ataupun kita tersilap bajet ataupun tersilap bahagikan nafas, agihkan nafas kepada ayat-ayat yang sedang dibaca, maka hukum mat lah yang pertama ataupun mat lah yang pertama menjadi korban jadi korban semasa untuk kita kurangkan kadarnya. Dan dia akan pergi kepada dengung-dengung, akan kurangkan kadar dengungnya. Dan dia pergi kepada hukum-hukum tebal nipis. Itu semuanya berpunca dari nafas kita tak panjang. Jadi cara kita nak atasinya dengan kita banyak berhenti. Kita dah sebut dah dalam kelas-kelas sudah, banyakkan berhenti. Dan saya ulang lagi, berhenti bukan sesuka hati, berhenti atas asbab nafas kita tak cukup. Nafas kita pendek, nafas kita tak panjang, ayat itu lebih daripada satu baris, satu line ataupun dua, maka berhentilah kita sebelum habisnya nafas. Dan wakaf kita itu insya-Allah tak menjadi masalah. Cuma ibtidak kita, nak mulakan balik, kita patah semula beberapa perkataan sebelumnya, maka kita sambung baca insya-Allah. Dengan cara itu insya-Allah segala hukum-hukumat akan terjaga. Okey. Okey, terus kita pergi kepada mad. Bahagian mad terbagi kepada dua, mad asli dan mad far'i. Mad asli ataupun dinamakan juga dengan mad tabi'i. Mad asli ataupun dinama juga mad tabi'i. Nak baca mad asli pun boleh, nak panggil mad tabi'i pun boleh. Aslinya, kenapa namanya asli? Sebab dia asal. Dialah mad yang pertama yang dibahaskan, yang dibincangkan dalam hukum-hukum mad, dalam bab mad. Kita mulakan dengan mad asli, maka dialah yang asal. Asli itu asal, originalnya. Original madnya pada mad asli. Kalau mad tabi'i, kenapa nama mad tabi'i? Siapa ingat? Nakkan kepada jawapan juga. Bila sebut mad tabi'i, kenapa namanya mad tabi'i? Ada tanda tak? Banyak kali dah kita sebut ni. Kita nak tahu juga mat asli itu panggil mat asli sebab asal matnya kita bincangkan, awal mat kita bincang mat asli lah. Memang sesuai lah dengan namanya. Kalau mat tabi'i? Mat tabi'i, mat asal. Alif, waw, ya baca dua harakat. Itu pengenalannya. Itu macam mana kita nak kenal. Kenapa dinamakan tabi'i? Tabi'i. Tambahan, Ustaz. Tambahan. Kalau tambahan, mak tambahan. Macam mana mak tambah? Nak tambah apa di situ? Tambah panjang. Maknanya panjang macam mana? Tambah dan panjang daripada asal satu harakat jadi dua harakat gitu. Okey, lain lagi? Siapa-siapa nak cuba? Dia bolehkah dikatakan lebih kurang sama dengan mat asli? Tak, kita kena tengok kepada perkataan. Asli tu asal, memang kenalah. Asal tu asal perbincangan mat, kita mulakan dengan mat asli, dah settle mat asli. Tapi mat tabi'i. Bahasa Melayu pun guna tabi'i kan? Tabi'i, tabi'i, sama je. Kebiasaan gitu, tabi'i macam kebiasaan mat gitu biasa, kan? Mat biasa. Mat yang biasanya dibaca dengan dua harakat.
tabiat dia, tabi'i. Tabiatnya 2 harakat. Haji Hanafi mana dapat tu? Tulis, ada tulis ke? Reka Ada. sini. Okey, betul. Kadang-kadang agak-agak tu betul juga. Dapat ada jawapan yang betul. Okey, tabi'i. Tabiat mad dia bermula dengan 2 harakat. Itu namanya. Jadi kita boleh jawab kata saya jawab yang lain pun macam betul juga, tapi nak buat macam mana? Ini ulama tajwid yang meletakkan, yang memberi nama kepada mad tabi'i ini ulama tajwid, dan sebab tasmiyahnya disebabkan dinamakan tabi'i ini disebabkan tabiat mad itu bermula dari 2 harakat. Kalau luar tabi'i maknanya bukannya tabi'i, bukannya tabi'i maknanya kurang daripada 2 harakat, tak dinamakan mad. Itu pengertiannya. Jadi kita ambillah poin ini ataupun penerangan ini, sekiranya ditanya kenapa mad asli itu dinamakan mad tabi'i, kita boleh jawab sebab tabiat mad bermulanya daripada 2 harakat, dan mad aslilah yang bermula dengan 2 harakat. Sebab itu mad tabi'i ini diberi nama kepada mad asli, ataupun mad asli dinamakan juga mad tabi'i. Mad lain boleh nama tak? Mad tabi'i tak boleh lah, sebab dah nama mad asli kepada mad tabi'i dapat ke dia lah. Macam ikhfa haqiqi, izhar haqiqi, izhar yang sebenar-benarnya, ikhfa yang hakikinya, yang hakikatnya ikhfa. Boleh tak kita ikhfa Syafi'i panggil ikhfa hakiki? Tak boleh lah, sebab nama ikhfa hakiki datang dulu. Sebab dibincangkan dalam nun sakinah wa tanwin dahulu, maka segala hukum yang ada pada nun sakinah dan tanwin, dialah hakikinya, dialah permulaannya. Begitulah lebih kurang makna mad asli mad tabi'i. Sebab kalau boleh, setiap istilah yang kita sebut dalam hukum-hukum tajwid, kalau kita faham, dia lebih dekat dengan bacaan kita. Dia lebih mudah dalam kita nak praktikkan segala hukum waktu kita membaca, insyaAllah. Okay, Alhamdulillah kita dah kenal asal nama mad asli dan asal nama mad tabi'i. Perkara ini perkara yang paling basic. Kadang-kadang kita lupa dan kita tak nampak. Bila diterangkan balik, kita akan faham, insya-Allah. Mudah-mudahan faham ini insya-Allah akan bersama kita buat selama-lamanya, insya-Allah. Terus kita nak kenal mad asli, mad tabi'i itu macam mana? Macam mana kita nak kenal mad asli, mad tabi'i? Siapa boleh bantu? Sebab mad asli, mad tabi'i paling banyak dalam bacaan Al-Quran. Setiap baris boleh dikatakan semuanya ada mad asli, mad tabi'i. Ada je mad asli, mad tabi'i. Macam mana kita nak kenal sebanyak-banyak itu? Saya cuba Ustaz, kalau salah. Masya Allah, Haji Samad ni Masya Allah duduk depan sekali. Pelajar cemerlang ni. Okey. Mungkin huruf-huruf yang bertemu dengan 3 huruf alif, waw dengan ya. Jadi sekiranya huruf tu bertumbuh dengan huruf alif atau huruf waw atau huruf ya, jadi kita kena baca 2 harakat. Okey, apa ni Haji Samad, ada Quran depan tak? Ada tak Quran buka? Ya? Ada Quran di depan, ada Quran tak buka depan? Ada. Okey, buka Quran, cuba baca mana-mana ayat yang dalam muka surat yang depan Haji Samad tu. Sembarang Sembarang mana-mana. Okey, saya surat An'am. Terus baca tak apa. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ardh. Okey, sudah. Mana mad asli? Mad aslinya tu lillazi, zai dengan ya. Kemudian halakas sama mim yang ada huruf di atas tu macam alif tu. Okey. Lagi wow-nya juga yang ada macam huruf alif di atasnya. Okey, ada lagi tak? Alhamdulillah.
Oh, yang yang lain tuh ada yang kita kena baca dua harakat, tapi tak tahu itu dikira mat asli atau tidak. Macam Mana ni? Yang mana? Alhamdulillah itu tidak kan Ustaz? Okey. Yang tu masih tak? Ada Alhamdulillahi, alhamdulillahi. Ada masih tak situ? Alhamdulillahillazi. Okey. Jawapan yang akhirnya ada tak masih situ? Ya, ya Ustaz. Ulang-ulang. Okey. Pilihan yang terakhirnya Haji Samad pilih di situ. Lillahi itu mak asli ke tak mak asli? Alhamdulillah. Uh, kalau nak ikutkan masa asli, kalau kita apa tu berdasarkan pada alif waw ya, mungkin tu Ha. tidak. Tapi pasal lillah tu kira dua harakat. Tapi dia tak kira masa asli kan? Betul ke dua harakat tu? Betul ke? Alhamdulillahillazi. Betul ke dua harakat? Ke satu harakat? Alhamdulillah. Ya kadang-kadang itulah kadang saya terdengar orang kata Alhamdulillah. Itu Dua harakat. mungkin kedengaran macam dua harakat. Okey, macam ni. Terima kasih. Pertamanya terima kasih sangat banyak-banyak kepada dia Haji Samad. Memang dia sudi sudi apa tu memulakan perbincangan dan juga mengambil alih ataupun untuk menerangkan semua. Dia ambil bahagian. Memang ini banyak berterima kasih lah. Okey, kita tengok Kita tengok bila kita letakkan diri kita pada sama juga situasi Haji Samad kalau bagi saya, Masya Allah, Haji Samad dah kenal semuanya mak asli dalam keratan separuh ayat yang dibaca tadi. Hatta lillahi itu pun dia dah boleh kesan bahawasanya di situ ada mat, ada panjang. Cuma dia tak nampak alif waw ya tu. Dia tak nampak alif waw ya, maka dia confused, dia nak menjawab, dia nak pilih mat ke tidak ke, itu masih ragu-ragu lagi. Tapi yang lain, ladzi, sama, wa, walaupun ada alif ilhaq, alif kecil pun, dia kenal, itulah mat asli. Maknanya dari segi kenal, dia dah kenal. Cuma dari segi dia nak perkenalkan, itu mungkin masih lagi perlu kepada penjelasan yang lebih teratur. Macam dia kata, huruf bertemu dengan alif waw ya. Setakat itu saja dibaca dua harakat, dia kenal macam tu. Penjelasan itu boleh menimbulkan mat-mat yang lain boleh masuk dalam penjelasan itu. Maknanya dia tak fokus kepada mat asli saja. Jadi inilah hukum tajwid. Inilah pelajaran tajwid yang kita nak, supaya bila kita nak memperkenalkan satu-satu hukum itu, kita kena tahu dan kita kena yakin apakah syarat-syaratnya dan poin-poin yang ada kaitan dengan mat, satu-satu mat ini. Contohnya mat asli, bila kita nak menjelaskan berkenaan dengan mat asli, kita tahu macam mana kita nak perkenalkan. Kita ibaratkan, selalu saya buat contoh macam ni lah. Kalau kita nak perkenalkan seseorang itu, kita mula dengan nama. Kan? Kita letaklah siapa kita ni. Kita letaklah siapa-siapa yang dalam kelas kita ni kan. Kita pilihlah nama Abdullah lah. Sebab tak ada Abdullah di sini. Mula-mula kita perkenalkan nama Abdullah. Macam ni kita mulakan dengan nama juga, mat asli. Lepas tu, kita nak kenal lebih lanjut Abdullah tu macam mana rupanya, siapa Abdullah itu. Dan kita nak kenal lebih lanjut apa itu mat asli dan macam mana mat asli itu. Kita nak kena sebut sifat-sifat Abdullah tu. Kan? Orangnya tinggi, orangnya handsome, orangnya putih, orangnya gini, orangnya gitu. Itu kita mula letakkan sifat-sifat yang ada pada diri Abdullah tu. Dan kita nak bagi contoh lagi, cara dia bercakap macam tu, cara dia bergurau macam ni, kita lebih detail lagi dan lebih lagi kita nak memperjelaskan. Kita bagilah rumah dia di mana, dia pernah belajar di mana, dia pernah berkenalan dengan siapa. Sampai tahap tu orang dah boleh kenal dah. Mat asli begitu juga. Jangan kita campur dengan orang lain. Namanya Abdullah tapi sekejap dia tinggi, lepas tu dia macam pendek juga. dia kurus lepas tu, tapi kadang-kadang kita masukkan dia macam boleh jadi gemuk juga. Jadi dia tak jelas diri Abdullah tu. Mak asli pun sama. Kalau sekadar kita kata huruf bertemu dengan alif waw ya yang dibaca dengan dua harakat, banyak lagi mak lain pun sama. Banyak lagi mak lain ataupun banyak lagi dengan cakap kita ataupun penjelasan ini
dia tak boleh jadi mad asli. Sebab mad asli dia ada penjelasan yang lebih khusus. Tapi dari segi kenal, alhamdulillah je sahabat semua kenal insya-Allah. Okey, siapa boleh bagi poin-poin yang penting secara ringkas untuk kita nak kenal mad asli? Okey, Haji Syarif. Syarat-syarat apa ni, sebutan panjang huruf Al-Quran bertemu hamzah ataupun sukun. Yang ialah syaratnya macam ada huruf mad alif waw ya yang tak berbaris, mana atasnya kosong. Dan huruf sebelumnya ada ikut baris yang tertentu. Kalau alif atas, waw depan, ya bawah. Okey. Ada berapa semua? Dia cerita satu cerita tu. Dia ada beberapa perkara tapi dia cerita sekaligus. Jadi semua betul tu, semua betul. Kalau boleh kita pisahkan. Satu-satu. Kita pisahkan lebih jelas. Satu yang pertamanya mesti dalam mad asli ni adanya apa? Ada huruf mad. Okey, itu paling penting sekali. Mana-mana mad, kita kena cari huruf mad dulu. Jadi huruf madnya apa? Alif waw ya. Alif waw ya yang tak berbaris. Okey. Yang Jadi tak berbaris. Jadi dalam alif waw ya yang tak berbaris ini disyaratkan pula huruf yang sebelumnya baris sesuai dengan alif waw ya. Itu yang penting. Alif waw ya, atas, depan ataupun bawah. Okey. Itu pertama Yang pertama huruf mad. Yang kedua? Tiada huruf hamzah selepas huruf mad. Okey, itu kalau paling penting tu. Kalau ada hamzah jadi mad lain. Itu Haji Samad penting tu. Mesti tak ada huruf hamzah selepasnya huruf mad alif waw ya tadi. Mesti tak ada. Kalau ada dia tak boleh jadi mad asli. Dia akan berubah jadi mad lain. Jadi mad lain. Okey, satu lagi. Tiada huruf sukun. Tiada huruf berbaris mati. Okey, berbaris mati ataupun sukun. Itu pun sama juga. Selepas huruf mad. Ya, selepas huruf mad tidak boleh adanya huruf berbaris mati. Sukun. Kalau ada, dia akan menjadi huruf, dia akan menjadi hukum mad lain. Hukum lain. Jadi 3 perkara kena ada dalam mad asli. Jadi ini dari segi kita nak memperkenalkan diri mad asli itu mesti kena ada 3 perkara ini. Barulah orang kenal, oh itulah mad asli. Itulah rupanya yang sempurnanya mad asli daripada awal sampai habisnya. Jadi kita tak bertukar lagi dengan mad lain. Yang pertama mesti kena ada alif waw ya. Huruf mad alif waw ya yang tak berbaris. Yang mana alif waw ya ini mestinya pula sebelumnya huruf berbaris sesuai dengan alif waw ya. Kalau alif sebelumnya baris atas, kalau waw sebelumnya baris depan, kalau ya sebelumnya baris bawah. Yang kedua, mesti selepas alif waw ya huruf mad ini tiada huruf hamzah. Yang ketiga, mesti selepas alif waw ya huruf mad ini tiada huruf berbaris sukun. Jadi kalaulah 3 syarat ini cukup pada perkataan itu, maka jadilah perkataan itu huruf hukum mad asli. Contohnya macam tadi, alhamdulillah, lillah. Kita buka mana alhamdulillahirabbil alamin awal surah Al-Fatihah pun kalau kita tengok lillahi ya. Kalau kita tengok memang dia tak ada huruf mad di situ. Kalau kita tengok perkataan lafzul jalalah lafzul jalalah, kalau kita tengok dalam mana rasam lillahi dia tak ada apa? Dia tak ada alif kecil. Macam ni je. Tak ada huruf mad Tapi pada tulisan yang asalnya dia ada alif ilhaq di atas sabdu ni. Lillahi. Maka dengan ikhtisarnya hatta bismillahi pun sama juga Bismillahi pada lafzul jalalah Allah itu tiada alif ilhaq, alif kecil tu. Tapi kitabah yang asal, tulisan yang asalnya memang ada alif kecil di atas syaddah itu. Allah, lam lafzul jalalah. Allah lafzul jalalah itu ada alif ilhaq kecil. Alhamdulillahi ada alif ilhaq kecil tetapi ikhtisarnya tidak dituliskan lagi sebab maklum bid-darurah. Sesiapa pun tak ada dalam dunia ini akan baca lafzul jalalah ini dengan pendek.
tiada siapa pun akan salah menyebut kalimah Allah dengan pendek. Contohnya alhamdulillahilladzi, tak akan baca macam tu. Bismillahirrahmanirrahim, tak akan ada orang baca macam tu. Lagi-lagi sekarang ni kecoh pula, bukan orang Islam saja. Orang yang bukan Islam sibuk juga nak gunakan lafaz Allah dalam agama mereka. Kita masukkan sikit di sini. Mereka pun, orang yang bukan Islam yang sibuk nak guna lafaz Allah itu, dia akan baca 2 harakat juga kalau sambung. Kalau dia berhenti, dia akan baca dengan ma'arid lisukun juga. Allah. Kan? Orang yang bukan Islam pun kalau sebut perkataan Allah, mereka akan menjawab ataupun mereka akan sebut dengan mat. Allah. Dalam Al-Quran, beberapa ayat, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Mereka itu akan menjawab, yang menciptakan langit dan bumi iaitulah Allah. Orang musyrikin Mekah dulu mengaku Allah itu yang mencipta. Cuma mereka itu musyrik, mereka itu kufur, syirik, menyembah berhala untuk menjadi perantaraan antara mereka itu kepada Allah. Allah. Jadi Arab musyrik Mekah dulu memang bila sebut Allah pun dengan mat. Sebab itu dan diistilahkan Allah ini tak perlu lagi nak tulis mat, tak perlu lagi nak tulis alif kecil, sebab semua orang tak akan salah dari segi mat ataupun panjangnya lafzul jalalah itu. Cuma Haji Samad sekarang ni dia cari dalam Allah lillahi itu tak ada huruf mat, maka dia confuse. Dia kata ini mat asli ke bukan asli. Tapi bacaan tu dah panjang, betul dah. Okey, itu jawapan saya insya-Allah untuk kita nak memperjelaskan. Ya. Insya-Allah kalau siapa-siapa bertanya berkenaan dengan lafzul jalalah ini kenapa tak ada alif, kita jawablah begitu insya-Allah, memuaskan. Okey. Jadi kembali kepada kita nak kenal lagi mat asli tadi. Kita dah kenal. Saya rasa tak ada siapa pun insya-Allah yang akan tak kenal mat asli. Dan bacaan pun betul. Cuma dari segi kita nak perjelaskan pula kepada diri kita dan kepada yang lain, itulah caranya dengan 3 poin tadi. Yang pertama, dalam mat asli mesti ada huruf mad. Huruf mad. Alif waw ya. Alif waw ya kita kena sebut alif waw ya maddiyah, alif waw ya yang tak berbaris. Alif waw ya yang sebelumnya huruf berbaris sesuai dengan alif waw ya. Alif sesuai dengan al-fathah bagi atas, ya sesuai dengan kasrah bagi bawah, waw sesuai dengan dhammah baris depan. Syarat yang kedua dalam mad asli, selepas alif waw ya itu jangan ada huruf hamzah. Yang ketiga, selepas alif waw ya itu jangan ada huruf berbaris mati, berbaris sukun. Maka itulah mad asli. Pergi pula kepada cara kita membaca. Ini lebih penting. Cara kita membaca Al-Quranul Karim bila adanya mad asli, maka kadang-kadang ada yang masih lagi berikan hak mad asli ini 2 harakat. Masih ada lagi Saya nak cuba share di sini Quran. Masih lagi kita ada yang baca kurang dari 2 harakat bila baca mad asli. Padahal kita dah kenal sekenal-kenalnya. Kita dah jelaskan sejelas-jelasnya. Bila baca ada lagi yang kurang dari 2 harakat. Padahal juga kita dah beri makna tadi bila namanya mad mesti tak boleh kurang dari 2 harakat. 2 harakat ke atas. Jadi kenapa masih lagi bacaan kita bila jumpa mad asli ada kurang 2 harakat. Itu satu masalah. Masalah yang kedua, kenapa masih juga antara kita, termasuknya saya, semua-semua kita lah, bila baca mad asli, kadang-kadang terlebih dari 2 harakat. Kita nak bahaskan malam ni. Kenapa? Kita nak cari punca dan kita nak selesaikan. Seperti mana kita cuba selesaikan dengung yang tak cukup 2 harakat. Dengung kan banyak tak cukup 2 harakat kan? Kita dah selesaikan dalam kelas kita dahulu, Masya Allah. Ada yang mengatakan cepat nak habis, ada yang mengatakan nafas pendek, ada yang mengatakan tak fokus. 3 poin tu kita cuba selesaikan dah.
Contohnya sekarang ini mad asli pula. Masalahnya kita ada dua, ada antara kita kurang 2 harakat, ada antara kita lebih 2 harakat. Kita ambil contoh sebagai bacaan kita pada malam ini. Saya nak minta siapa-siapa baca dan kita tengok mad aslinya lebih ke kurang. Betul-betul. Okey, sedia. Kita ambil surah mudah je. Okey, saya dah buka surah Ad-Duha. Surah Ad-Duha ada di depan kita. Boleh kita tengok surah Ad-Duha. Perhatikan betul-betul. Kejap. Dia lari pula. Program yang tak berbayar macam ni lah dia keluar elang macam ni. Okey, surah Ad-Duha. Siapa yang ada Quran boleh buka Al-Quran, boleh buka surah Ad-Duha. InsyaAllah sakut pula. Siapa bersedia untuk baca surah Ad-Duha? Kita nak tengok macam mana. Perhatikan dulu berapa mad asli ada. Okey, surah Ad-Duha. Okey, dah selesai. Siapa boleh? InsyaAllah. Fadal. Kita dah ambil surah yang mudah je. Baca sampai ayat yang ke-6. Saya cuba Ustaz. Okey, Haji Hanafi, fadal. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Okey, cukup. Haji Hanafi, Masya Allah, bacaannya selamat. Cuma bagi saya ada yang kurang adil membahagikan kadar-kadar mad asli yang ada pada 6 ayat yang dibaca tadi. Berapa banyak mad asli yang ada dalam 6 ayat ini, tapi dia macam pilih kasih. Ada yang dia suka, dia bagi lebih 2 rakaat. Ada yang kira dia bagi cukup-cukup pun ada yang kurang pun ada. Yatiman ti tadi kurang. Jadi itu punca yang kita boleh nampak. Ini antara contoh yang kita boleh nampak. Minta maaf lah Hanafi dah jadi contoh. Tapi itulah puncanya. Kita akan cuba nampakkan semula. Cuba balik ulang balik. Baca sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Okey, siap. Kita ambil 2 ayat, 3 ayat je. Mula dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi saya la dengan ma tadi agak lebih. La dengan ma yang dibaca oleh Haji Hanafi agak lebih dari 2 harakat. Lepas tu wadduha, ha tu agak lebih. Kenapa agak lebih? Sebab ayat yang kedua yang menyatakan ha tu lebih. Iaitulah apabila Haji Hanafi baca wal-laili idza saja. Ini bukti paling terang sekali. Ini, tengok di sini Ayat kedua ni antara idza dengan saja. Idza ni mad apa? Asli. Mad asli. Saja mad apa?
Saja mak asli juga Okey, kenapa idza ini 2 harakat, saja agak lebih daripada 2 harakat? Selalunya orang baca walaili idza saja. Nampak tak lebih? Ada lebih tak? Lebih Okey, sikit. sama juga. Sama juga. Mawad. Okey, kita perhatikan ma asli, wa ma asli, qala ma asli. Okey. Perhati jangan saya baca. Mawadda' Haji Hanafi macam ada suara di belakang, saya mute ya. Okey. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Beza tak? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Beza kan? Lah dah lebih. Dia ada macam kurang seimbang di sini, 2 harakat. Jadi kita kembali kepada mad asli tadi, kita agak macam mudah kita kenal, tapi sebenarnya kita nak rata sama bagi 2 harakat semua tu agak susah. Bagi orang yang mutqin, orang yang itqan. Siapa yang lulus itqan di sini? Masya-Allah. Itqan Itqan orang yang maknanya orang yang pakar dan juga orang yang menguasai. Lebih makna itqan ini menguasai, betul-betul menguasai ilmu tajwid dan hukum-hukum tajwid. Dia akan bahagikan sama rata 2 harakat ini dengan sama kadar. Kami waktu kami belajar kat kuliah Quran, Universiti Fakulti Al-Quran di Madinah dulu, bila kita baca dari Al-Baqarah, untuk kita baca apa tu? Tatbiq qiraat 10 dari awal Baqarah, daripada Al-Fatihah, bila dah sampai juzuk ke-30, daripada juzuk 1 sampai juzuk 30. Ini juzuk penghabisan juzuk 30 ni. Sampai surah ni banyak kita pelajar ni waktu itu kira betul-betul panas lagi lah, orang kata tengah semangat lagi kan. Matan bait Syatibiyah apa semua hafal belaka semua, lepas tu dengan hukum-hukum bezanya memang kira halusi lah. Tapi bila sampai je surah Ad-Duha dengan surah Asy-Syams dengan surah Al-A'la, ramai kita yang baca dalam kelas itu, syekh kita, guru kita tegur. Antaranya di sinilah. Di sini kita kena tegur. Sebab itu saya nak tegur malam ni balik, nak kongsikan ilmu apa yang saya dapat. Di sini saya nak terangkan. Okay, cuba bayangkan pelajar universiti, kuliah Quran fakulti memang takhasus, khusus kita mempelajari sehari-harinya cara nak membaca kiraat ini. Tapi bila sampainya juzuk yang 30 dah nak khatam dah, nak penghabisan ni tahun yang keempat, sampainya surah Ad-Duha, kita kena tegur. Kita ni dah mungkin tak banyak lagi, kita dah boleh buka kelas, kita dah boleh mengajar orang, tapi bila sampai di sini mad asli kita kena tegur. Jadi kita terperanjat lah. Syekh kalau nak tegur kita wadduhi, cara imalah, cara taklil, kita boleh terima lagi sebab perkara itu baru bagi kita. Tapi kalau mak asli kadar 2 harakat, Syekh, apa masalah sangat? Di sini dia terangkan. Cuba kita perhati. Dalam ayat-ayat ini banyak mak asli. Kenapa mak asli yang di hujung ayat itu special sikit? Kenapa kita bagi lebih sikit pada yang lain? Rupa-rupanya kita ada sebab sebenarnya. Sebabnya kita nak tarik nafas. Kita nak habiskan nafas. Ataupun kita nak tukar nafas baru. Lagi-lagi, kalau kita jadi imam, ayat itu ayat terakhir sebelum kita rukuk. Saya baru masa COVID baru ni, saya jadi imam dekat satu masjid ni. Kira ada di belakang saya ni guru tajwid lah. Dia pun tegur saya. Dia kata surah Al-A'la, Suhufi Ibrahim wa Musa. Allahu Akbar. Perasan tak? Kebanyakan imam jadi ni. Dia tanya saya, Musa tu mat apa? Saya kata mat asli biasalah. Mu 2 harakat, sin 2 harakat, sa 2 harakat. Tapi kenapa dipanjangkan wa Musa? Kita nak sesuaikan dengan lagu kan? Dia kata, awak ni bukan baca mat asli. Awak ni dah baca ma'arid lirruku'. Bukan ma'arid lisukun. Ma'arid lirruku' disebabkan nak rukuk tu boleh pula mad asli baca panjang. Gelaklah kita kan. Dia tegur cara bagus lah. Bila dia cakap macam tu baru perasan. Rupa-rupanya memang betul.
Bila kita melayan lagu, lagi-lagi bila kita nak berhenti, kita nak tarik nafas, kita nak tinggikan suara, kadang-kadang kita buat persiapan awal tu kadang-kadang tak kena dengan cara kita nak berhenti tu. Lebih lagi kalau kita nak wakaf untuk kita sujud ataupun kita rukuk. Hati-hatilah. Kena jaga-jaga di situ, sama ada ma'ari sukun kita panjangkan lebih ataupun mat asli, mat tam, mat iwad kita panjangkan lebih. Tak boleh. Suhufi Ibrahim wa Musa. Allahu Akbar. Musa. Dah, tarik. Habis. Sini pun sama. Wadduha wal-layli idha saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal-akhiratu khairul laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Okey, fatarda, ayat yang kelima ni, perhati Fatarda ini masih ramai lagi kita tertipu dengan tanda mat di sini. Masih ramai lagi bila nampak hujung ni ada tanda mat, dia ingat mat ini kena baca lebih daripada 2 harakat. Masih ramai lagi. Tak perlu sebut siapa-siapa sebab saya tak kenal, saya tak tahu. Tapi bila baca, baru kita tahu. Bila baca dia terpanjang di sini, baru kita tahu. Oh, ni masih lagi confused ataupun terkena dengan tanda mat yang ada pada hujung ayat. Hujung ayat ini, tanda mat ini sekiranya disambung, baru panjang. Tapi kalau berhenti di sini, dia tak ada apa-apa mat. Dia ada mat asli je. Fatarudha. Tak boleh. Fatarudha. Lebih sikit tak boleh. Tetap 2 harakat. Alam yajidka yatiman fa'awa. Okey. Saya tertanya, kenapa bila dengung, kita nak bagi tarik lebih sikit? Biar terlebih daripada 2 harakat pun masih selamat. Masih okey. Daripada kurang 2 harakat. Kenapa bila sampai mat asli, mat tabi'i ni, kita nak betul-betul biar betul-betul 2 harakat. Jangan terlebih walaupun sedikit. Siapa boleh jawab? Mat asli kita nak kena macam bab dengung-dengung, wajibul ghunnah, ikhfa haqiqi, ikhfa syafawi, idgham ma'al ghunnah dan juga iqlab, semuanya idgham mithlan saghir, semuanya kita nak kalau boleh dengung tu tarik panjang sikit pun tak apa. Contohnya alam yajidka yatiman fa'awa. Nampak sangat kan? Yatiman fa'awa. Man fa'awa. Di situ ada 3 huruf, 3 hukum tu. Dengung, mat badal, wa mat asli. Semuanya 2 harakat. Tapi cuba perhatikan dengung. Yatiman fa'awa. Sangat beza. Dengung di sini memang lebih daripada 2 harakat. Tapi terang tak salahnya, tak terang. Jelas tak salahnya, tak jelas. Kenapa? Kenapa kalau kita kata yatiman Haji Hanafi, Haji Hanafi ada shot apa-apa kan? Itu waya ke apa ke, bila unmute je dia ada macam suara sikit. Ada suara. Kipas. Okey. Okey, cuba yatiman fa'awa. Itu baru sama-sama tu. Tapi betul tak bacaan macam tu? Awa tetap salah. Terus salah. Tapi yatiman fa'awa. Dengung tu susah awak nak kata ini terlebih 2 harakat. Susah. Siapa boleh jawab? Saya cuba lagi Ustaz. Okey, boleh. Ada orang lain malam ni. InsyaAllah. Kalau dengung makna dia tak lari. Kalau terlebih makna dia lari. Masya Allah. Itu satu jawapan yang boleh diterima. Lari ke mana tu? Berubah. Maknanya berubah. Okey, mungkin ada perkataan-perkataan tertentunya memang kalau lebih daripada 2 harakat ataupun qadar mat itu dilebihkan, ada perkataan-perkataan yang boleh berubah makna.
Tapi jawapan ada lebih lagi, kena lebih lagi tetap tepat dengan maksud soalan tadi. Boleh? Siapa boleh cuba lagi? Okey, dan jawapan ini kena tulis sebab berulang-ulangnya soalan ini, insya-Allah kita akan tanya lagi banyak-banyak lagi, banyak kali lagi. Saya ada tulis tapi tak tahu sama ada betul ke tidak lah. Okey, silakan Haji Bashir, Ni insya-Allah. apa? Nah, dalam bahasa Arab ni wal lafzu fi nazirihi kamislihi. Ha. Itu bacaan dia mesti kena apa maknanya saya tak tahu Ustaz. Itu yang saya Ini terlebih makan kepul ekor ni. Okey, wal lafdhu fi nadhirihi kamithli ni Haji Din ni, masya-Allah, sahabat kita dah lama tak muncul. Dia dah hafal, dia dah hafal ni. Wal lafdhu fi nadhirihi kamithlihi, ini kaedah dalam untuk kita nak seragamkan kadar-kadar mad yang berwajah-wajah. Mad yang ada banyak wajah, contohnya mad arid li sukun ada 246, mad lin ada 246, mad jaiz munfasil ada 45, mad wajib muttasil ada 456. Itu ada jenis-jenis mad yang banyak wajah, banyak pilihan tu. Bila kita pilih mana-mana wajah, mana-mana panjang tu, kita nak kena seragamkan. Itu kaedah wal lafdhu fi nadhirihi kamithlihi. Itu jawapannya. Kepada soalan itulah, tapi yang ini lain. Ini lain. Kena cari tulis kat lain tu. mau agak-agak lagi. Okey, kalau tak jumpa lagi, okey, boleh tulis. Jawapan di sini, kalau dengung lebih daripada 2 harakat, dia dah tak ada dah jenis dengung yang lain. Semua dengung dalam tajwid 2 harakat. Sebab itu, lebih kurangnya 2 harakat itu dimaafkan ataupun boleh diterima. Cuma bezanya sama, siapa yang kira laju dia dapat dengung tu kadarnya cepat sikit. Siapa yang kira jari lambat 2 harakat itu dia boleh tarik panjang sikit. Jadi semua dengungnya, tak kira dengung apa sekali pun dalam Al-Quran, semuanya 2 harakat. Tetapi mad, kalau lebih daripada 2 harakat, dia dah pergi ambil hak yang lain. Ini sebab utamanya mad itu nak kena betul-betul cermat. Yang 2 harakat jangan lebih. Bila lebih, dia akan jadi macam mad-mad yang lain. Mad asli memang 2 harakat. Bila lebih, dia akan jadi macam mad jaiz pula. Dia akan jadi macam mad wajib pula, lebih daripada 2 harakat. Dia akan jadi macam mad arid sukun pula, lebih daripada 2 harakat. Sebab dalam mad asli, kadarnya hanya 2 harakat. Tak boleh lebih. Okey, ini dalam mad asli. Okey, dalam mad arid sukun ataupun dalam mad jaiz munfasil, boleh tak kita lebih daripada 5 harakat? Tak boleh. Bila lebih, dia akan jadi macam mad lazim pula. Dia dah ambil hak yang lain. Itu sebabnya mad harakahnya kena betul-betul ambil kira. Tapi bagi guru saya bila nak menekankan di sini, dia lebih kepada mad yang 2 harakat lah. Kalau mad 4 harakat nak pergi kepada 5 nak pergi kepada 6, dia tak nampak sangat. Sebab dia dah lebih daripada 2 harakat, itu terpulang kepada cara kita nak kira jari kita. Tapi kalau yang 2 harakat itu tetap 2 harakat, jangan terlebih 2 harakat. Bila terlebih, dia nampak dah lebih daripada 2 harakat, dia berpindah daripada kadar yang asalnya 2 harakat kepada kadar yang bukan haknya. 4 ke 5 ke 6 ke, itu yang akan jadi terus salah. Saya juga pernah ditegur. Saya banyak bagi contoh diri saya lah. Pernah ditegur sebab dalam bacaan tarawih, bukan di Ghufran ya, Ghufran orang baik-baik tak tegur. Di masjid lain lah. Bila kami nak baca dalam satu malam, 1 juzuk lebih, imamnya 2 orang sahaja. Imam 2 orang, jadi kita nak kena baca laju. Kita nak kena baca laju lebih daripada, cuba bayangkan yang kita kalau dekat Ghufran, kadang-kadang 3 orang imam, 4 orang imam. Itu pun kadang-kadang terlajak juga masa kan. Ini 2 orang je imam. Jadi kita nak kena baca laju supaya habis dalam masa yang kita tetapkanlah, yang kita jangkakan. Jadi kita bersepakat antara 2 imam ini, semua mad jaiz munfasil kita baca 2 harakat. Kita dah bersepakat ni. Dan ma'arid sukun pun baca 2 harakat.
Kita dah pilih dah kadar yang paling ringkas, paling sikit. Jadi betul. Bila kita baca 2 rakaat, banyak jimat masa. Sebab berapa banyak mad jaiz dalam Al-Quran. Kan? Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Beza. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Sama je laju. Tapi disebabkan mad jaiz kita dah pilih 4, kita kena 4 semualah. Jadi kalau kita bersepakat 2 rakaat, jadi saya baca 2 rakaat. Tapi saya ditegur juga. 2 rakaat saya kadang-kadang terlebih. Ni bagi orang yang nampak dan dia boleh kesan kekurangan kita, dia tegur. Dia boleh nampak. Kadang-kadang saya baca, ya ayyuhalladzina amanu idza itu je kadar. Amanu idza dia kata itu dah lebih 2 rakaat tu. Kurangkan. Ya nak kena macam ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza tak nak amanu idza. Itu belum 4 rakaat lagi tu. Bukan wajah tawassut, tapi dah lebih daripada 2 rakaat pun diambil kira. Halusnya orang-orang tajwid ni kalau dia berkira memang betul-betul berkira lah. Jadi kita tempat kenanya. Tapi tak apalah, untuk kemahiran kita lebih mendalam, kita boleh membezakan antara 2 harakat ataupun lebih daripada 2 harakat. Kesimpulannya untuk malam ni, masa pun dah dekat. Kesimpulannya malam ni agak perbahasan kita lebih detail ataupun lebih mendalam lagi. Kesimpulannya, yang 2 harakat jangan kita lebihkan dan jangan kita terkurang sangat. Macam tadi, alam yajidka yatiman. Itu memang kurangnya. Yatiman sikit je. Tambahkan sikit. Lagi-lagi kita berhati-hati sekiranya mad asli ataupun mad iwad, mad yang 2 harakat di hujung-hujung bacaan kita, jangan kita tarik ikut nafas. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Itu dah lebih. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Kesimpulan, itulah bacaan dan itulah caranya dan itulah mad asli. Mudah-mudahan perbincangan kita pada malam ini bertambah lagi kita kenal mad asli, bertambah faham kita macam mana kita nak bacanya mad asli, insya-Allah. Semoga kita bertemu lagi dalam kelas-kelas akan datang, insya-Allah. Terima kasih kepada semua. Mudah-mudahan ilmu kita diberkati, insya-Allah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Haji Hanafi, pelajar cemerlang lah hari ni, man of the match. Alhamdulillah. Alamak, dia guna nama Ros lah pula.